Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa pada rakaman yang ketiga pula. Maknanya saya, Raja Mansur, saudara-saudari di luar sana masih sihat. Allah kasih kita peluang untuk bersama-sama lagi. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas Imam kita Nabi Muhammad SAW pada hari kemudian para sahabatnya. Kat mana kita berhenti tu? Kalau tengok boleh kita berhenti dekat umur kerja. InsyaAllah kita 18 dah start kerja, umur 60 kita bersara, dan selanjutnya kita tenang-tenang tenang-tenang bersama anak-anak. Ada rezeki kita layan cucu-cucu, ada seorang berhasil sampai tahap cicit. Cuma period jarang sempat pada umur 60. Cicit insyaAllah potensi. Kenapa potensi? Kalau kita 18 dah nikah, Allah izinkan 19 dapat anak, 60 tolak 19 dapat anak, maknanya kita 41 tahun. Anak kita pun dah dapat anak. Jadi kita dah berpeluang untuk InsyaAllah anak kita yang dapat anak cucu, dia pun sempat dapat anak. Jadi kita sempat sampai cepat cicit, ya. Itu pun salah satu aspirasi juga. Jom kita patah balik. Andai kata pada usia 18 kita dah start kerja, 42 tahun kita bekerja. 42 tahun. Kalau saya dah siapkan, 42 tahun. Hari ini kita belajar matematik sikit. Pasal ini melibatkan pengurusan aliran tunai. Ingat pada rakaman pertama dan rakaman kedua kita ada bercerita sedikit tentang pengurusan aliran tunai, duit masuk dan keluar, meriah, murung merana. Ingat? InsyaAllah kita sama-sama ingat. Okey. Pada usia 18 dah start kerja dengan izin Allah. Pada usia 60 kita bersara. Dengan kenaikan tiap-tiap tahun, majikan kita naikkan pendapatan kita menjadi praktis yang umum. Majikan naikkan gaji tiap-tiap tahun. Mungkin di masa mendatang majikan akan naikkan gaji tiap-tiap bulan atau tiap-tiap minggu. Kita banyak-banyaklah panjatkan doa kalau itu berlaku. Ya, namun begitu yang pastinya tiap-tiap tahun insyaAllah ada kenaikan gaji. Jadi matematik yang kita nak guna pakai ni, tiap-tiap tahun naik gaji. Kita segar bugar daripada usia sekarang ni, kita start bekerja ni. Jadi kita ni semua sekarang ni berumur 18 lah. Dan kita bercadang untuk pencen pada umur 60 ni. Kita ni segar bugar sampai umur 60. Tak pernah klaim sakit, MC jarang ambil, cuti tahun pun tak cuti. Memang bukan setakat majikan kita, malah majikan orang lain pun sayang kita. Jadi kenapa tu saya sebut gitu? Itulah nilai jualan kita kalau kita bekerja. Dengan prestasi kita, dengan pengalaman kita, kita berpeluang untuk ke tempat lain dan majikan yang lain akan tawarkan kenaikan gaji. Jadi matematik yang kita guna pakai ni, dengan majikan yang sama, tak pindah-pindah, tapi tiap-tiap tahun naik 10% naik gaji. Berapakah pendapatan akhir kita pada usia 60? Okey, saya guna kaedah matematik model. Saya tidak guna kaedah matematik tambahan, saya guna kaedah matematik model. Kaedah ini tidak tepat sekadar untuk buat pengiraan. 10% tiap-tiap tahun naik gaji. Kerjanya 42 tahun. Jadi kalau ikut matematiknya, kenaikannya 420%. Gaji asal 2,000, kenaikan 420%. 100% naik gaji bermaksud nilai tambah 2,000. 400% naik gaji daripada gaji asal 2,000 bermaksud 8,000. Campur lagi 20% daripada nilai 2,000 bermaksud 20% daripada 2,000 berapa? 20% daripada 2,000 400. Jadi 8,400 campur asal. Jadi kita akan berpendapatan 10,400 sebagai pendapatan akhir. Jadi kalau kita tengok, kita start kerja ni hari ni, tahun ni, kita ambil tahun ni 2020. Kita cadang dalam tempoh 3 tahun. Berapakah nilai pendapatan kita? 2,000 kita start kerja. Tahun depan naik 22. Saya menggunakan matematik modern, saya tidak menggunakan yang ini, saya menggunakan ini sebagai tajuk. Naik lagi 20%, 10%, sorry.
Jadi tambah lagi 200 dia tak tahu. Naik lagi 200, 26. Maknanya 2020, 2021, 2022, 2023 kita berpatan 2006. Andaian kita tidak menerima kenaikan yang sebegitu, apa yang patut kita buat? Dengan itulah selalunya wujud perkataan kita ada kerja full time, namun begitu kita masih memerlukan pendapatan secara tepat. Namun begitu, yang perlu diperhatikan adalah time. Ketika kita bekerja full time memerlukan 8 jam bersama majikan kita. Kerana kita dibayar gaji 8 jam untuk bekerja sepenuh masa. Full time. Bukan full time. Sebutan boleh sama, ejaan berbeza. Full time 8 jam. Jadi kalau kita start pukul 9 pagi, kita balik 5 petang. Secara halalnya, kita hanya boleh buat kerja part time seawal 5-1 minit petang. Selepas kita punch up. Tapi ramai di kalangan kita, di celah-celah ni kita buat part time. Oleh itu, elok sekali lagi saya sarankan diri saya, saudara-saudari, untuk rujuk buku yang ini. Ingat, buku yang kali pertama, di rakaman pertama saya sarankan buku Wang, Anda dan Islam. Bimbang pendapatan yang kita terima di part time diguna semasa kita full time akan menyebabkan kita merasa resah dan gelisah. Eloklah juga kita rujuk buku ini, dan mungkin sedikit sebanyak benda itu dapat diliputi olahannya di buku yang ini. Mudahnya menjemput rezeki, InsyaAllah ya. Okey, kita bergerak pada topik selanjutnya. Jadi kertas yang ditampal sudah tiada. Saya akan menggunakan papan putih. Sekali lagi, papan yang ini tak berapa putih. Papan pejabat yang kami guna pakai ini berwarna hijau lembut. Jadi kredit ingin saya berikan dua ucapan amat berterima kasih kepada saudara rakan saya Encik Muhammad Rizwan kerana membenarkan kami menggunakan pejabatnya untuk membuat rakaman video ini. Okey, apa yang ingin saya kongsikan selanjutnya? Pada usia 18 sehinggalah umur 60 akan berlaku dua perubahan yang ketara. Pertama, di sini saya tuliskan sebagai perubahan lingkungan umur. Kedua, perubahan pada fasa kehidupan. Jom kita tengok sama-sama muka surat yang selanjutnya yang saya telah lakarkan. Okey. Andaian saya menggunakan lingkungan umur 18 hingga 24. Saya menggunakan lingkungan umur setiap 5 tahun. Ya. 18 hingga 24, 25 hingga 29, 30 hingga 34, 35 hingga 39, 40 hingga 44, 45 hingga 49, 50 hingga 54, 55 hingga 59, 60 pencet. 61 sehingga 70. Itu kita akan kupas di rakaman yang lain. Okey, apakah perubahan fasa kehidupan yang bakal kita hadapi? Kita bermula tadi pada lahir. Kita start kerja, insyaAllah selalunya fasa yang pertama adalah fasa bujang. Maknanya belum berumah tangga. Kemudian bila dah bekerja, jumpa orang sana, jumpa orang sini, terjumpa dan sebagainya, benda itu telah ditulis oleh Allah, jodoh kita kahwin. Bila kahwin, Allah bagi peluang. Di kalangan kita ada kekal suami isteri, ada di kalangan kita Allah bagi peluang dengan bermula dengan anak nombor 1. Dia panggil keluarga kecil. Kemudian anak nombor 2, InsyaAllah kita boleh namakan sebagai keluarga sederhana. Yang berikutnya, 3 orang, keluarga besar, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya anak.
Ya, contoh. Jadi berikutnya kita akan menjadi dewasa. Selalu kategori dewasa ni orang menyebut pada usia 40 dan ke atas. Kita ambil 41 lah. Kita sudah dianggap sebagai orang yang matang. Jadi masuk umur 51 insya-Allah, 41 hingga 50 umur dewasa, 51 dah boleh kira makin dewasa, makin dewasa. Jadi saya ni sekali lagi Zulkifli Abdul Khalid, Sheikh Eji dan rakan saya Raja Mansur RM, saya dalam kategori makin dewasa. Nak ngata tua tak gampang, jadi makin dewasa, makin dewasa. Jadi insya-Allah selepas itu akan semakinlah menghampiri umur meninggal. Inilah fasa kehidupan yang sedikit sebanyak kita perlu akur. Dan sudah barang tentu dari sudut kesihatan, dari sudut kewangan, dari sudut perancangan, semua akan diambil kira. Okey. Tadi kalau kita tengok 18-24 sehingga saya buat age band 55 hingga 59. Patah balik pada apa yang pernah saya tulis di kertas majul. Andaian 2020 kita bermula kerja. 2020 dan kita buat perancangan tiap-tiap tahun. Maknanya 2021, 2022, 2023. Dan kita jangka ketika itu pendapatan 2006. Dan kita bermula sekarang ini dengan pendapatan 2000. Jadi, andaian pendapatan 2000 ini satu question mark, satu tanda soal. Maknanya kita tidak berpendapatan ini, kita berpendapatan kurang daripada ini. Sudah barang tentu kita perlu melakukan part-time, kerja sambilan. Bagaimana? Salah satu cara saudara dan saudari boleh lakukan part-time. Patah balik tadi, rakaman 21 kita bercerita tentang P. P yang banyak. Nombor 1 produk. Price, promotion, people, peer, place. Memandangkan saudara-saudari bekerja 8 jam sepenuh masa. Jadi saudara-saudari seawal pukul 5:01 petang sehingga 11:57 malam, inilah masa yang boleh diguna pakai untuk tujuan buat kerja part-time. Dan adanya kaedah yang terkini, alam nyata kita boleh buat part-time di alam nyata. Kita boleh gunakan kaedah alam maya dan juga kombinasi alam nyata dan maya. 1, 2, 3. Maknanya kita kena pilih produk yang boleh disesuaikan dengan tempat untuk kita promote. Setakat okey? So, now kita tengok part-time apakah yang sesuai untuk saudara-saudari yang mempunyai masa yang terhad. Kita bermula 5:01 petang, maksimum 11:57 malam. Saya akan hurai di rakaman yang berikutnya, rakaman yang keempat. Kenapa saya sarankan sehingga 11:57 malam? Sewajarnya 12 malam, 11:59 pun boleh. 12 malam kita sudah berada di rumah, rehat sebentar gitu gini dan sebagainya, kita perlu tidur. Kita perlu bangkit seawal 5 pagi untuk tujuan tertentu. Sekali lagi, sebagaimana yang pernah saya sebut, namun begitu ingatannya lebih kepada saya Zulkifli Abdul Khalid dan rakan saya Raja Mansur, dan terpulanglah pada saudara-saudari untuk memperbaiki dari masa ke semasa. Hidup kita bukan hanya sekadar untuk di dunia. Kita awali hidup kita awali hari-hari kita dengan Allah. Jadi seawal pukul 5 pagi untuk subuh plus minus 5:45 pagi, kita sempat insya-Allah tahajud dan sebagainya dan sebagainya. Sebab tu kita perlu tidur dan mengambil masa lebih kurang 5 hingga 6 jam untuk tidur.
Andai kata kita melebihi daripada masa ini, kita akan mula terlepas pandang bahawasanya rezeki datang daripada Allah. Namun begitu kita tidak mulakan dengan memohon pada Allah. Dalam hidup kita selangi juga, hari ke hari, dalam perjalanan hidup kita daripada masa ke masa, daripada pagi sehinggalah malam nak tidur semula, selangi. Contohnya kita istighfar. Cabaran banyak sekarang ni, ya, cabaran banyak, maknanya mata kita pun terhidang dengan berbagai-bagai barang. Jadi selangi dengan Allah. Kita banyak istighfar dan sebagainya. Dan jangan lupa, sebelum kita tidur, akhiri dengan Allah. Mungkin seawal pukul 11 kita sudah berada di rumah dan banyak perkara boleh kita tutup hari kita hari itu dengan perkara-perkara yang melibatkan kita dengan Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada rakaman yang berikutnya untuk saya perincikan part-time apakah yang insyaAllah sesuai untuk kita jayakan bersama. Terima kasih, minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.